Okey, kita tengok praktis sumatif 2, muka surat tek muka surat 56 ya. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Petiol dan lamina. Petiol dan lamina merupakan struktur luar daun. Nyatakan fungsi kedua-dua struktur ini. Fungsi ni, jadi awak tengok buku teks, jawapannya dah ada dalam buku teks muka surat 28. 28 saya tulis kat sini. Lamina ni sebenarnya dalam bahasa biasa kita kata helaian. Helaian. Biasanya daun ni lamina dia nipis kan. So pasal apa lamina tu? Apa fungsi lamina? Kenapa daun tu dalam bentuk helaian? Boleh jumpa dalam buku teks. Okey, 1B. Daun merupakan organ tumbuhan yang leper, nipis dan berwarna hijau. Jelaskan kepentingan ciri tersebut terhadap fungsi daun. Kenapa daun tu leper? Daun tu leper kenapa juga ada dalam buku teks muka surat 28. Leper kenapa? Ada dalam tu. Nipis juga ada dalam buku teks. Dan kenapa daun berwarna hijau? Kerana daun berwarna hijau untuk apa? Tadi kan kita dah belajar kan? Bila hijau ada klorofil. Apa pentingnya klorofil? Klorofil tu untuk apa? Kan tadi cikgu dah terangkan tadi, mekanisme fotosintesis. Kenapa pentingnya berwarna hijau? Bila ada warna hijau maksudnya ada klorofil. Apa peranan klorofil semasa fotosintesis? Okey, awak cari ya. Ada. Okey. Nombor 1 dah. Nombor 2. Selain pigmen klorofil, tumbuhan juga mempunyai karotenoid, iaitu pigmen yang berwarna kuning, jingga dan merah. Karotenoid. Okey. Yang dapat menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Okey, soalan dia apa dia? Jelaskan perbezaan penglibatan klorofil dan karotenoid dalam fotosintesis. Yang ni ada di muka surat 51. Kat situ awak tengok. Jelaskan perbezaan penglibatan klorofil. Klorofil ni untuk serap apa? Karotenoid ni untuk serap cahaya apa? Okey? Awak cari sendiri ya. Nombor 3. Sekumpulan murid menjalankan suatu eksperimen untuk mengkaji taburan stoma. Nak tengok stoma. Nak mengkaji taburan stoma ni nak tengoklah stoma banyak ke sikit ke pada daun pudina dan daun thyme. Saya tak pastilah daun thyme ni apa dia. Tapi daun pudina tu dia macam daun bergaga nipis-nipis tu kan. Pokok thyme mempunyai bilangan daun yang kurang daripada pokok pudina. Okey. Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen berikut. Cuba kita tengok betul-betul. Sebelah sini daun pudina, sebelah sini daun thyme. Okey. Anggaran kehilangan jisim dalam bentuk peratus. Anggaran kehilangan jisim daun tadi. Okey, sampel daun. Dia ambil sampel daun. Maksudnya dia ambil satu helai daun pudina, satu lagi helai daun thyme. Sampel A. Kita tandakan hijau. Sampel A. Sampel A. Kedua-dua permukaan atas dan bawah disapu dengan jeli petroleum. Kedua-dua permukaan atas dan bawah. Kedua-dua permukaan atas dan bawah disapu dengan jeli petroleum. Jadi kita kena tahu apa fungsi jeli petroleum. Jeli petroleum ni sebenarnya nak menutup stoma. Maksudnya sampel A tu daun dia
stoma atas dengan bawah semua dah tutup. Dia tutup semua stoma. Bila dia tutup semua stoma, boleh tak air hilang daripada daun tu? Air boleh hilang tak? Air dalam daun tu boleh keluar tak? Mesti tak boleh kan? Sebab itulah anggaran kehilangan jisimnya hanyalah 13. Maksudnya anggaran kehilangan jisim ni, okey, dia buat macam ni. Saya terangkan macam ni lah. Dia ambil selai daun pudina, dia timbang, dia catatkan berapa jisim daun pudina tu. Lepas tu dia ambil daun pudina yang dia timbang dah tadi tu, dia sapu dengan jeli petroleum atas dengan bawah. Permukaan daun tu, atas sapu, bawah pun sapu. Kemudian dia letakkan atas meja ke apa ke, mungkin dah dia letakkan selama 5 jam. Contohnya 5 jam. Lepas 5 jam dia datang balik, dia timbang daun tadi. Dia ambil berat akhir. Okey? Lepas tu, peratus kehilangan jisim ni, berat awal tadi ditolak dengan berat akhir. Okey? Anggaran kehilangan jisim dalam bentuk peratus kan. Berat awal tolak dengan berat akhir. Okey? Bahagi dengan berat awal kali dengan 100. Dia nak tengok berapa jisim hilang. Jadi dia dapatlah 13. Downtime dia dapat 12. Sikit kan? Kemudian dia ambil sampel B pula. Sampel B ni dia hanya sapu jeli petroleum di bawah daun saja. Bawah daun saja dia sapu. Maksudnya dia tak nak bagi air keluar ikut bawah. Kan? Antara atas dengan bawah, kat mana paling banyak stoma? Di bahagian bawah lah. Di bahagian bawah paling banyak stoma. Dia hanya permukaan bawah daun disapu dengan jeli petroleum. Dia hanya sapu di bahagian bawah. Maksudnya kadar kehilangan air dia, anggaran peratus ni 35, yang ni 19. Kan? Sampel C, permukaan atas daun. Dia sapu jeli pada permukaan atas daun saja. Maksudnya air keluar ikut bawah. Yang ni air keluar ikut atas. Air hilang pada permukaan atas daun. Yang ni dia sapu jeli itu di bahagian atas daun. Maksudnya bawah banyak stoma. Jadi air keluar dengan banyak di bahagian bawah. So 43 dan 29. Okey, data daun pudina dengan daun thyme ni lebih kurang sama. Cuma bezanya daun thyme ni kurang daun daripada daun pudina, tapi sama. Dia tak lari 13, 12, ni 35, 19, 43, 29. Lebih kurang. Okey. Sekarang kita tengok soalan dia. Bagi daun pudina, sampel manakah yang kehilangan air paling banyak? Daun pudina. Sampel mana paling banyak hilang air? Sudah tentulah sampel C. Jelaskan kenapa sampel C ni banyak hilang air. Sebab air hilang melalui stoma di bawah daun. Sebab dia sapu jeli tu dekat atas saja. Kat bawah dia tak sapu. Maksudnya air boleh keluar dengan banyak di permukaan bawah daun. Bawah dengan atas, bawah paling banyak stoma. Okey, itu sebabnya saya dah bagi tahu tadi kan. Okey. Bagi daun thyme, sampel manakah yang mempunyai taburan stoma yang paling banyak? Sampel C jugalah. Jelaskan sebab
Dia lebih kurang macam soalan A tadi nah. Soalan A dia tanya sampel manakah kehilangan air yang paling banyak. Sebab awak katalah sampel C. Sebab di situ paling banyak stoma. Di epidermis bawah paling banyak stoma. Yang ni pula jawapan dia C. Sebab sampel C mengalami kehilangan air yang paling banyak. Sebab sampel C mengalami kehilangan air yang paling banyak. Jawapan ni dengan jawapan ni macam terbalik. Yang ni dia tanya, bagi daun pudina sampel manakah kehilangan air yang paling banyak? Sampel C, sebab di situ banyak stoma. Okey, yang C, yang B ni pula sampel C, sebab kawasan di apa ni? Sampel C paling banyak kehilangan air. Ya? Faham ya? Dia tanya air, awak jawab pasal stoma. Dia tanya stoma, awak jawab pasal air. Itu maksud saya tadi tu. Okey, jelaskan perbezaan kedua-dua daun daripada keputusan eksperimen ni. Jelaskan perbezaan kedua-dua daun daripada keputusan eksperimen ini. Perbezaan kedua-dua daun tu, kita nak kata macam mana? Dia sebenarnya tak nampak sangat perbezaan kan? Perbezaan kedua-dua daun. Jelaskan perbezaan kedua-dua daun. C. Jadi perbezaannya yang kita boleh kata kat sini macam ni je lah. Daun pudina lebih banyak hilang air berbanding daun thyme. Lagi satu, daun pudina lebih banyak stoma di permukaan bawah berbanding daun thyme. Itu perbezaan dia. Tapi actually dia sama. Sebab dia nak perbezaan, kita bagi tahu daripada segi dia punya peratus kehilangan air lah je. Okay, C. Berdasarkan keputusan eksperimen, tumbuhan manakah yang dapat beradaptasi dengan persekitaran yang panas dan kering? Awak rasa-rasa tumbuhan mana yang dapat adapt dengan cuaca yang panas dan kering? Sudah tentulah jawapannya pokok thyme, kan? Sebab antara pokok pudina dengan pokok thyme ni, jadi kita dapat tahu, kita boleh buat kesimpulan kat sini, pokok thyme ni lebih sesuai lah hidup di kawasan panas dan kering. Lebih sesuai lah daripada pokok pudina tadi tu. Sebabnya apa dia? Sebabnya kalau kita tengok kat sini, pokok thyme mempunyai daun yang agak sedikit. Bila daun dia sedikit, dia hilang air lebih sedikit lah. Okay. Pokok thyme, sorry, saya silap. Pokok thyme lebih sesuai duduk di persekitaran panas dan kering sebab pokok thyme ni mengandungi ataupun ada daun yang lebih sedikit. Bilangan daunnya sedikit daripada pokok ni pokok thyme ni mempunyai bilangan daun yang kurang berbanding pokok pudina. Bila bilangan daun dia kurang, stoma dia kurang. Bila stoma dia kurang, dia kuranglah kadar kehilangan air. Jawapan dia kat sini ya. Okey. Nombor 4. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan purata saiz stoma pada dua jenis tumbuhan yang berlainan. Purata saiz stoma.
Dua jenis pokok yang berlainan. Ni pokok A, ni pokok B. Kan? Dalam tempoh 24 jam satu hari. Satu tumbuhan diletakkan dalam persekitaran yang lembap, manakala satu lagi dalam persekitaran yang panas dan kering. Satu dalam lembap, satu lagi dalam tempat yang panas dan kering. Okey, kita tengok soalan dia apa dia. Graf manakah menggambarkan tumbuhan yang diletak dalam persekitaran panas dan kering? Rasa-rasa graf mana yang duduk dalam cuaca panas dan kering? A ke B? Jawapannya sudah tentulah B. Darjah 1.2. Darjah 1.2. Kenapa? Kita tengok graf ni. Okey, kita tengok malam. Malam saiz stoma kecil kan? Malam saiz stoma kecil. Bila saiz stoma kecil, maksudnya air takkan hilang dengan banyak. Okey, bila dah menghampiri pagi, awal pagi, saiz stoma pun makin besar, makin luas. Sebab tumbuhan tu buat fotosintesis kan. Jadi saiz stoma pun bertambah. Sampailah waktu panas terik, saiz stoma makin besar. Sampai panas terik sangat, kemuncaknya saiz stoma pun besar. Tengok di sini. Waktu, mungkinlah di sini kita boleh kata waktu 12 tengah hari kan. Sebab siang kan kat sini kan. Katalah di sini pukul 12 tengah hari lah. Di mana cahaya matahari tersangat terik. Apa yang jadi pada bukaan stoma? Stoma tu akan tutup sedikit. Nampak tak? Saiz stoma tu jadi macam rendah sikit. Saiz stoma tu jadi macam rendah sikit. Sebab apa dia rendah? Sebab kalau panas sangat, cahaya matahari terlalu panas pada pukul 12 dan kebetulan saiz stoma pun besar sangat, air boleh hilang dengan banyak. Jadi untuk mengelakkan keadaan ini, stoma tu dia akan tutup sikit. Dia akan kecilkan lubang dia sikit. Sebab dia tak nak bagi air terlalu banyak hilang daripada pokok tu. Lepas pukul 12, dalam pukul 1, 2, 3 ke, okey, dia akan, stoma tu akan besar balik semula. Dan akhirnya, semakin tertutuplah stoma sebab cahaya. Bila cahaya ni dah makin malap, bukaan dia pun makin kecil dan bila waktu malam, stoma akan tertutup langsung. Ni maksud graf ni. Graf yang sebelah ni, ni waktu siang kan, ni waktu 12 tengah hari lah katalah. 12 tengah hari. Lagi terang, cahaya, lagi panas, lagi besar stoma terbuka. Dia bentuk loceng. Bila dah lepas pukul 12 tengah hari, okey, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 tu, purata saiz stoma pun dah makin kecil. Sampailah waktu malam, stoma tertutup langsung. Okey. Ni dah. Jelaskan jawapan anda. Ini adalah untuk mengelakkan graf manakah yang menggambarkan tumbuhan yang letak dalam persekitaran panas dan kering 1.2. Jelaskan jawapan anda. Soal jelaskan macam ni lah. Iaitu pada pukul pada tepat, nak kata macam mana? Nak kata macam mana jawapan dia? Kita nak kata macam mana ni? Pada waktu tengah hari, cuaca yang sangat panas dan kering menyebabkan purata saiz stoma berkurangan. Pada waktu tengah hari, iaitu pada cuaca yang panas dan kering, sangat panas, saiz stoma akan berkurangan untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan. Itu jawapan dia. Mengapakah purata saiz stoma pada waktu malam lebih kecil?
Kenapa pada waktu malam lebih kecil? Sebabnya pada waktu malam sel pengawal tak buat proses fotosintesis. Sel pengawal tu tak buat proses fotosintesis. Jadi stoma tu dia akan tertutup lah. Ini awak hanya boleh faham, boleh jawab soalan ni kalau awak faham apa yang saya terangkan, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma kan. Muka surat 32. Yang tu kalau boleh faham yang tu boleh jawab soalan ni. Muka surat 32. Sebab sel pengawal pada waktu malam tidak melakukan proses fotosintesis. Tu jawapan pendek. Jawapan panjangnya kena buka balik lah muka surat 32. Okey D. Ramalkan 2 ciri struktur tumbuhan yang diletakkan dalam persekitaran panas dan kering untuk membolehkannya terus hidup. Jadi pokok yang hidup di kawasan panas dan kering tu rasa-rasa apa ciri yang dia kena ada? Okey, yang pertama sekali saya bagi jawapan. Daunnya mestilah mempunyai kutikel yang tebal. Okey, satu. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di panas dan kering ni mesti mempunyai batang dan daun sukulen. Sukulen tu maksudnya dia boleh menyimpan air. Contohnya, kalau siapa biasa tengok daun pokok bakau. Daun pokok bakau tu kita boleh katakan daun jenis sukulen. Sebab pokok bakau ni biasanya terdedah pada cahaya matahari yang panas. Kalau dia tak ada daun sukulen, pokok bakau mungkin akan mati sebab layu. Okey? Jadi sebabkan dia ada daun sukulen, dia boleh hidup di persekitaran yang panas dan terik. Okey. Nombor 5. Namakan 2 jenis tindak balas dalam proses fotosintesis. Kita dah belajar tadi. Boleh jawab. Dalam tindak balas manakah klorofil diperlukan? Klorofil diperlukan dalam tindak balas bersandarkan cahaya, betul tak? Jelaskan. Kat sini awak kena bagi tahulah apa peranan klorofil ni. Klorofil ni diperlukan untuk apa tadi? Saya dah bagi penerangan tadi kan. Untuk perangkap apa tu? Bagi nak buat apa? Saya dah bagi jawapan tadi. Nombor 6. Aizat memelihara beberapa ekor ikan di dalam sebuah akuarium yang dihiasi dengan tumbuhan akuatik plastik. Daun plastik, pokok plastik. Ikan tersebut mati apabila tiada elektrik. Tumbuhan akuatik plastik ni untuk hiasan saja. Jadi bila tak ada elektrik, ikan tu mati. Kenapa? Cadangkan satu cara yang dapat dilakukan oleh Aizat untuk menangani masalah tersebut. Okey. Jadi kat sini kita kena tahulah apa fungsi bekalan elektrik tu. Elektrik tu fungsinya untuk menggerakkan pam tu tak? Pam tu sebenarnya untuk dia menghasilkan oksigen. Untuk membantu oksigen daripada atmosfera tu larut dalam air. Jadi bila pam tu bergerak, maksudnya dalam air tu adalah oksigen. Pokok tu sebagai hiasan saja. Tapi kalau pam tu rosak, oksigen tak adalah dalam air tu. Jadi sekarang ni kita nak kena backup, kita kena letakkan tumbuhan hidup dalam akuarium tu sebenarnya. Bila kita letakkan tumbuhan hidup, kita tak perlukan pam. Sebab tumbuhan hidup tu boleh buat proses fotosintesis bagi menghasilkan oksigen untuk ikan tu. Kan? So, boleh dapat cadangkan satu cara. Caranya, cikgu dah terang tadi kan? Caranya. Nombor 7. Apakah yang dimaksudkan dengan titik pampasan? Dah belajar, boleh tengok buku teks. Titik pampasan 2.5. Titik pampasan 2.5 muka surat 52. 52. Bagaimanakah titik pampasan mempengaruhi penghasilan dan penggunaan gas oksigen dan gas karbon dioksida? Dia tanya gas oksigen dengan gas karbon dioksida saja. Jadi awak bagi tahu macam ni lah. Titik pampasan. Okey.
Oksigen yang terhasil semasa fotosintesis adalah cukup untuk kegunaan tumbuhan itu sahaja, dan gas karbon dioksida yang terhasil semasa respirasi juga cukup untuk kegunaan tumbuhan itu saja. Kan? Sebab dia tanya bagaimanakah titik pampasan mempengaruhi penggunaan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Jadi awak bagi tahulah. Oksigen yang terhasil semasa fotosintesis hanya cukup untuk kegunaan pokok itu saja, dan gas karbon dioksida yang terhasil semasa respirasi juga hanya cukup untuk tumbuhan itu sahaja. Gas oksigen dihasilkan semasa fotosintesis dan gas oksigen tu digunakan kembali untuk proses respirasi. Gas karbon dioksida yang terhasil semasa respirasi digunakan kembali oleh tumbuhan untuk buat proses fotosintesis. Okey. 7A, 7B. Nombor 8. Tanaman bersuhu sederhana mempunyai permintaan yang tinggi di Malaysia. Tanaman bersuhu sederhana. Contohnya macam tomato. Kan? Tomato. Tumbuhan yang biasa kita tanam dekat Cameron Highland lah, selalunya strawberry. Selain diimport daripada luar negara, tanaman ini juga ditanam secara domestik di kawasan tanah tinggi seperti di Cameron Highland. Jika persedaran yang terkawal dapat diwujudkan, tanaman ini juga dapat ditanam di kawasan tanah rendah di Malaysia. Kita pun boleh tanam dekat tempat kita sebenarnya. So, apa jawab soalan dia? Apakah teknologi yang ada di Malaysia yang membolehkan tanaman ini tanam di kawasan? Okey, teknologinya adalah kita buat rumah hijau. Penanaman di dalam rumah hijau. Buat satu rumah hijau. Siapa yang masih lagi tak faham rumah hijau tu apa, boleh Google dalam internet. Cari apakah rumah hijau. B. Pada pendapat anda, apakah cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh para petani bila dia gunakan teknologi rumah hijau ni? Pertama sekali sudah tentulah kos. Kos yang tinggi untuk buat rumah hijau. Sebab apa? Sebab kita mesti kos yang tinggi tu sebenarnya kos untuk kita nak janakan elektrik. Sebab dalam rumah hijau tu kita mesti pasang alat penghawa dingin. Kan? Jadi kita banyak elektrik pakai. Okey. Lepas tu banyak elektrik pakai untuk hawa dingin. Lagi satu biasanya untuk inilah, untuk nak bagi suhu sejuk lah. Contohnya macam anggur, strawberry kan, dia tak nak suhu yang terlalu tinggi sangat macam tempat kita. Dekat Cameron Highland tu sesuai lah pasal dia sejuk. Itulah kosnya. Itu cabaran dia. Cadangkan satu teknologi yang dapat digunakan oleh petani untuk menghadapi cabaran itu. Jadi kalau kos elektrik tu tinggi, apa kita punya alternatif kita? Kita gunakan tenaga elektrik solar. Kan? Gunakan tenaga solar. Yang kedua, kita gunakan mentol LED. Mentol LED. Sebab dalam rumah hijau tu, kita juga kena sentiasa pasangkan lampu. Bila cahaya banyak, fotosintesis akan berlaku dengan lebih pesat. Bila fotosintesis berlaku dengan banyak, hasil meningkat. Kan? Jadi kita pakailah mentol LED yang dapat menjimatkan tenaga elektrik. Okey. Lagi satu, kita gunakan kaca. Rumah hijau ni biasanya kita buat dengan kaca, dindingnya kaca. Kita gantikan kaca tu dengan bahan yang lebih murah. Contohnya kita gantikan dengan kertas plastik yang lebih murah. Rumah hijau tu dia kena buat daripada kaca. Kaca mahal kan? So kita gantikan dengan plastik kalau boleh lah. Ni kita punya cadangan. Okey, itu saja untuk hari ini perbincangan.
Jadi sebenarnya kita dah bincang pun praktis sumatif 2. Jadi tugasan awak lah, saya nak bagi tugasan untuk awak jawab soalan 1 sampai soalan 8 dalam buku dalam buku awak lah. Kan? Selalulah awak latihan kat mana, awak jawab soalan 1 sampai 8.